Hai, selamat pagi, selamat sejahtera, selamat datang ke kelas Pendidikan Moral bersama Cikgu Mona Shah. Murid-murid, hari ini kita akan belajar tema 2, hubungan antara diri, komuniti dan masyarakat. Unit 6, 2.2, keselamatan kawasan kediaman, tanggungjawab bersama. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran diharap murid dapat menyatakan cara menjaga keselamatan kediaman, mengenal pasti kebaikan hidup dalam kawasan kediaman yang selamat dan mengaplikasikan cara menjaga keselamatan di kawasan kediaman. Jom kita belajar dengan lebih mendalam. Cara menjaga keselamatan kediaman. Langkah-langkah keselamatan sebelum meninggalkan rumah. Yang pertama, memeriksa suis lampu dan kipas. Yang kedua, memastikan paip air ditutup. Yang ketiga, mencabut palang elektrik. Yang keempat, menutup semua tingkap. Yang kelima, mengunci pintu jeriji dan akhir sekali, yang keenam, memaklumkan ketiadaan kita kepada jiran. Ini adalah langkah-langkah keselamatan yang perlu kita amalkan sebelum meninggalkan rumah supaya kediaman kita lebih selamat. Selain daripada itu, apakah cara yang boleh kita lakukan ataupun pendekatan yang boleh kita amalkan supaya kediaman kita lebih selamat adalah dengan memasang kamera litar tertutup ataupun CCTV. Apakah fungsi kamera litar tertutup? Melalui perbualan ini, kita dapat lihat pada perbualan nombor 4. Alat ini merakam aktiviti di sekitar rumah ini. Jika terjadi jenayah, bukti diperoleh daripada rakaman alat ini. Okey, ini adalah fungsi kamera litar tertutup. Okey, selain daripada memasang kamera litar tertutup, kita juga boleh mengambil pendekatan yang mudah yang memang kita boleh amalkan lah. Daripada dulu pun kita sudah amalkan adalah dengan cara sentiasa mengunci pagar dan pintu rumah. Okey murid-murid, jom kita lihat pula situasi rumah A dan rumah B. Rumah A, pintu pagar terbuka, pintu rumah pun terbuka. Sesiapa saja boleh masuk. Okey, rumah B, pintu pagar tertutup dan di halaman rumah terdapat seekor haiwan peliharaan yang dibela untuk ataupun bertujuan menjaga kediaman tersebut, iaitu anjing. Okey, murid-murid boleh pilih tak rumah mana yang menunjukkan kediaman yang selamat? Semestinya adalah rumah A. Okey. Bagaimana pula kita dalam masyarakat ingin menjadi jiran yang prihatin? Okey. Jom kita lihat langkah-langkah keselamatan jika berlaku jenayah di rumah jiran. Apa itu jenayah? Jenayah ialah perbuatan yang salah di sisi undang-undang. Okey, jom kita lihat langkah-langkahnya ialah yang pertama, jika kita ternampak penjenayah di rumah jiran, kita perlu memaklumkan kejadian kepada anggota keluarga seperti ayah, ibu atau abang ataupun kakak awak, sesiapalah yang berada di rumah. Yang ketiga, kita perlu menelefon jiran untuk memaklumkan kejadian tersebut supaya jiran maklum akan kejadian tersebut. Yang keempat, menelefon polis untuk melaporkan kejadian. Dan yang kelima, terus memerhatikan penjenayah. Serta langkah yang keenam, tunggu sehingga polis menangkap penjenayah. Okey, siapa yang perlu kita telefon jika berlaku kejadian jenayah? Ialah polis. Okey, bagus. Okey, langkah-langkah keselamatan jika berlaku kebakaran di rumah pula. Yang pertama semestinya ialah bertenang dan tidak panik apabila melihat kebakaran supaya kita tidak melakukan sesuatu di luar jangkaan. Yang kedua, beri amaran kepada anggota keluarga supaya mereka menyelamatkan diri. Yang ketiga, keluar dari rumah dan berkumpul di kawasan yang lapang supaya tidak terdedah kepada bahaya yang boleh berlaku. Dan yang keempat, menelefon pihak bomba dan penyelamat Malaysia, tunggu sehingga mereka tiba. Jadi, jika berlaku kebakaran, kita perlu telefon bomba.
Okey. Ini pula gambaran situasi di dalam kediaman yang tidak selamat. Kita dapat lihat pisau terletak di tempat yang boleh dicapai oleh kanak-kanak. Kita juga dapat lihat wayar ataupun extension yang berjuntai, ketuhar yang terbuka, lantai yang basah. Jadi ini adalah situasi kediaman yang tidak selamat yang boleh berlaku perkara yang tidak diingini. Okey? Jadi kita perlulah meletakkan benda tajam di tempat yang betul serta memastikan lantai sentiasa kering dan bersih dan memastikan juga peralatan elektrik terletak di tempat yang tinggi yang tidak mudah dicapai oleh kanak-kanak. Okey? Jom kita lihat pula kebaikan hidup dalam kawasan kediaman yang selamat. Yang pertama, kadar jenayah berkurangan jika kawasan kita selamat dan terjaga. Jadi, penjenayah atau penceroboh juga sukar melakukan jenayah di kawasan tersebut. Yang kedua, keselamatan penduduk lebih terjamin. Yang ketiga, suasana hidup bermasyarakat lebih harmoni. Dan yang keempat, hubungan sesama jiran akan lebih erat. Okey murid-murid, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Tapi, untuk memastikan awak semua faham apa yang telah cikgu ajar dan apa yang telah awak pelajari, cikgu sediakan kuis pengukuhan. Yang pertama, salin ayat ini dan isikan tempat kosong. Jika ternampak pencuri di rumah jiran, kita perlu menelefon siapa? Okey, yang kedua, jika ternampak kebakaran, kita perlu menelefon siapa? Salin ayat ini dan tulis di atas kertas lengkap bersama jawapan. Okey. Kuis pengukuhan yang kedua pula ialah nyatakan 6 langkah-langkah keselamatan sebelum meninggalkan rumah. Okey? Tulis 6 langkah tersebut di atas kertas serta muat naik gambar jawapan awak di dalam grup PDPR masing-masing. Home is where you feel loved, appreciate and safe. Jadi pentingnya dekat sini kita perlu menjaga persekitaran dan kediaman kita kerana di situlah kita mendapat kasih sayang dan berasa selamat. Sesi pembelajaran telah tamat. Terima kasih. Lots of love. Bye-bye.